حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin dan muslimat, para penonton, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah yang tidak terhingga kerana limpahan nikmat
daripada Allah begitu banyak kepada kita dan ianya tidak putus-putus, di mana di dalam terkandung di dalam ujian dan bala Allah Ta'ala itu nikmat yang kadang-kadang tidak kita sedari, di mana di antara perkara yang dapat kita lihat sepanjang kita dalam PKP ini, antaranya ialah Allah menyelamatkan lapisan ozon daripada bocor dan daripada menjadi tipis. Disebabkan antaranya ialah kerana berkurangannya kenderaan yang hidup dan bergerak di jalan-jalan raya di seluruh dunia. Dan ini merupakan satu nikmat yang kadang-kadang tidak kita sedari kerana kita terlalu fokus kepada bala dan kepayahan. Sebab itu saya selalu sebut, di mana dalam kita menghadapi bala dan ujian, maka lihatlah kepada orang yang menguji kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya kita akan redha, kita akan sabar dan kita akan rindu untuk mengetahui apakah nikmat yang tersembunyi di sebalik bala dan ujian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Baik, pada pagi ini dalam kuliah duha berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman, saya sambung pengajian semalam iaitu dalam kuliah duha siri yang kelima. Dari ini adalah siri yang keenam. Di mana semalam disebut sambungan daripada hadis daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, di mana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan berkenaan dengan penyakit umat yang terdahulu yang singgah dan melekat dalam umat akhir zaman ini. Maknanya umat akhir zaman ini berperangai, bersifat sama dengan umat-umat yang terdahulu. Mana ada penyakit yang kita ambil daripada mereka. Antaranya telah disebut 6 perkara. Telah disebut lebih kurang 4 perkara. Antaranya ialah al-asyarru, iaitu gemar kepada berseronok-seronok. Wal bataru, iaitu gemar kepada bermewah-mewah dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga, at-takatsuru, iaitu gemar mengumpul berbanyak-banyak dalam perkara-perkara dunia. Dan yang keempat ialah at-tanajusu fid dunya, iaitu berlumba-lumba dalam perkara dunia. Ini makna yang akhir semalam kita sebut, iaitu perkara yang keempat. Berlumba-lumba sampai tipu menipu dalam perkara-perkara dunia. Dan ini telah kita sebut bahawa akhir semalam saya sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bimbang kita menjadi fakir. Kerana kalau kita fakir, kita tahu untuk ingat kepada Allah, untuk sabar, untuk sentiasa bergantung berpaut kepada Allah Ta'ala. Tapi yang Nabi bimbang ialah kita dihidangkan dengan kemewahan dunia. Lal faqra'a akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Di mana Nabi kata, aku tidak bimbang kamu menjadi fakir. Yang mana kerana kalau kamu fakir, kamu akan ingat Allah. Kamu akan sentiasa berdampingan dengan Allah Ta'ala. Tapi yang aku bimbang ialah apabila kamu kaya. Kamu dihidangkan dengan dunia. Dunia itu akan merampas hatimu daripada mengingati Allah. Dunia itu akan merebut kamu daripada hadrat Allah ataupun daripada ribaan Allah Ta'ala. Itu yang aku bimbang. Sehingga kamu berlumba-lumba dalam urusan dunia. Sehingga kamu berlumba sebagaimana umat terdahulu berlumba-lumba dengan perkara dunia. Lalu fatuhlikukum kama ahlakatuhum, lalu kamu dibinasakan sebagaimana mereka dahulu dibinasakan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kan itulah akhir semalam kita sebut tentang tipu menipu, sampai bohong membohongi, bersumpah dengan sumpah-sumpah bohong, perjanjian-perjanjian khianat dalam perkara-perkara dunia. Sebab itu kalau satu orang itu diselamatkan daripada kekalutan dunia, walaupun dia cari dunia tapi dia tak kalut, hati dia tak sibuk, perasaan dia tidak terganggu, bahkan dia sentiasa bertawajuh kepada Allah Ta'ala, maka itu tanda-tanda seorang itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kerana ada satu hadis daripada Qatadah bin Nu'man, di mana Nabi berkata, "Iza ahabballahu 'abdan", bila Allah Ta'ala kasih pada seorang hamba, hamahud dunya, Allah Ta'ala pelihara dia daripada urusan dunia. Mana pelihara? Dia bukan Tuhan tak beri dunia kepada dia. Bukan Tuhan tak beri. Bukan Allah tidak kurniakan padanya nikmat dunia. Tapi Allah selamatkan dia, peliharakan dia daripada kesibukan dunia, daripada tipu daya dunia, hatta dunia tidak berjaya mencuri masanya dan masa dia ketika ia berhubung dengan Allah Ta'ala. Mana tidak terganggu urusan dia. Sebagaimana Nabi kata, kama yazallu ahadukum. Sebagaimana Allah Ta'ala, sebagaimana apabila seseorang kamu yang sakit. Bila seorang kamu yang sakit, yahmi saqimahu minal ma', lalu diselamatkan, dipelihara dia daripada air. Maknanya, sebagaimana orang sakit yang tak boleh kena air, maka diselamatkan dia, dijaga daripada menggunakan air, supaya sakit dia tidak mudarat, tidak bertambah lagi, tidak semakin memburuk situasinya. Maka begitulah Allah Ta'ala. Kalau dia nak selamatkan, bila Allah Ta'ala nak menyelamatkan seorang hamba, Allah selamatkan ia daripada tipu daya dunia. Daripada diheret oleh dunia hingga habis masa dia, waktu dia, pemikiran dia, jiwa dia, perasaan dia terhadap Allah dan terhadap agamanya. Maka itu dia antara Allah menyelamatkan kita. Baik, pada pagi ini kita sambung iaitu perkara yang kelima. Perkara yang kelima yang menjadi penyakit umat terdahulu. Yang menjadi penyakit umat terdahulu iaitu kita saling marah-memarahi. Yang disebut sebagai at-tabaghudu, iaitu saling bermusuh-musuhan. Saling marah-memarahi antara satu sama lain. Ini di antara sifat yang berlaku pada akhir zaman. Sifat yang berlaku pada akhir zaman bukan saja berlaku di kalangan golongan juhala, orang-orang awam yang jahil, tapi juga berlaku di kalangan para alim ulama yang tidak menjaga adab, yang tidak menjaga akhlak. Jadi benarlah kalau Nabi SAW berkata di antaranya pada akhir zaman itu, bila manusia ni saling marah-memarahi, saling musuh bermusuhan. Pada akhir zaman ni kita sampai kita kehilangan identiti. Walaupun seorang itu ulama, tak dapat nak dilihat wajah Islam pada kehidupan dia. Tak dapat nak dilihat wajah Islam pada tutur kata dia. Sebab Islam berkata persaudaraan, tapi tutur katanya makian. Tutur katanya ialah saling salah menyalah antara satu sama lain. Tutur katanya ialah kebencian. Jadi tak dapat nak dilihat. Pada akhir zaman, identiti Islam itu tertanggal ataupun lekang daripada kehidupan manusia. Sama ada orang-orang awam juga berlaku ke atas orang-orang yang jahil. Ini sebab itulah kadang-kadang cari ilmu bukan kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu riwayat daripada Ka'ab. Riwayat daripada Ka'ab, di mana dia berkata, inilah ajidun na'tal qaumi. Di mana kata dia, aku dapati berlaku satu sifat ke atas kamu ini, sifat satu kaum. Mana sifat satu kaum? Kaum yang dibinasakan Allah lah. Kaum yang menjadi rosak. Mana sifat mereka antaranya yang ada pada kamu? Yata'allamuna li ghairil amal. Kamu belajar, kamu cari ilmu bukan untuk kamu beramal. Ini di antara yang berlaku. Yang kita sebutkan tadi bahawa di mana kita hilang identiti itu. Dari
dari segi identiti luaran, boleh jadi nampak adalah. Tapi kita tak dapat nak melihat identiti yang sebenar Islam itu dalam diri kepribadian umat akhir zaman. Kebanyakannya lari daripada tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Sehingga Nabi kata apa? Sehingga kamu belajar dengan li ghairil amal. Bukan bertujuan untuk beramal. Belajar tadi. Sebab tu kita lihat sekarang. Sama ada belajar aliran akademik ke aliran agama. Kalau kita tak betulkan niat, maka dia akan jadi rosak. Dia akan jadi rosak. Sebab itulah, kalau kita belajar akademik pun, kita belajar berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu-ilmu agama. Tapi niat dengan baik. Belajar ilmu kedoktoran. Kenapa? Dengan niat untuk nanti kita ada kemahiran dalam bidang perubatan. Kita akan bantu orang, kita akan tolong itu, tolong ini. Sebagaimana barisan hadapan kita sekarang. Pakar-pakar kita, doktor-doktor kita. Semua mereka sedang berjihad sekarang. Mereka berada di barisan hadapan untuk memastikan bahawa negara kita selamat daripada penyebaran wabak ini. Supaya orang lain selesa duduk. Sehingga mereka mengucapkan ucapan, kami berada di sini untuk kamu dan kamu beradalah di rumah untuk membantu kami. Tapi itu pun kita tak boleh lagi nak duduk kat rumah. Jadi sebab itu, belajar apa pun, jika kita jadikan ia sebagai manfaat untuk diri kita dunia dan akhirat, manfaat untuk orang ramai dunia dan akhirat, maka itu adalah merupakan kebaikan. Tapi kalau belajar agama sekalipun, bertujuan lain daripada tujuan yang baik, maka dia jadi rosak. Sebab itu disebut di dalam hadis. Ada orang yang jika seorang itu belajar agama, contohnya bertujuan untuk berdebat dengan orang-orang yang alim. Jadi tujuan belajar tadi kerana nak debat dengan orang. Ini satu masalah juga kita pada akhir zaman ini. Dan ataupun belajar agama kerana nak memperbodohkan orang-orang yang jahil. Nak suruh kita rasa hebat, nampak kita hebat. Jadi sehingga kita dapat mengalahkan orang-orang yang jahil. Mengangkat status kita. Itu juga adalah merupakan kerosakan dan kerosakan sifat umat ini. Sehingga hilang identiti Islam. Jadi bila dia belajar bukan untuk beramal, maka tinggallah agama itu dalam kitab-kitab. Tinggal dalam kitab. Teori-teori yang ada dalam kitab hanya disyarah, hanya dikuliahkan, hanya diajar di sekolah-sekolah, tapi bukan untuk diamal. Sebab itulah dalam Islam, dia tidak ilmu saja, tetapi at-tarbiyatu ta'lim, iaitu pentarbiahan, pengasuhan, serta dengan curahan ilmu. Itu di antara pentingnya kita beramal. Justru pada akhir zaman, hilang identiti itu. Kita berbicara soal ukhuwah, tapi kita sudah hilang ukhuwah. Saling bermusuhan, saling marah-memarah antara satu sama lain. Kita berbincang soal-soal tawaduk, tapi sudah hilang tawaduk. Hatta di kalangan para alim ulama. Hatta di kalangan alim ulama. Kecuali ulama-ulama yang rabbani. Ulama-ulama yang menyelami hakikat kerohanian beragama. Maka yang lain sudah hilang. Sehingga kita saling nak berbantah-bantah. Ini kita akan sebut beberapa perkara yang sedang berlaku di zaman kita sekarang. Kemudian di antaranya Nabi dikatakan oleh Nabi SAW, wa yafqahuna li ghairil ibadah. Kamu nak memahami agama tapi bukan tujuan nak ibadah. Kadang-kadang tujuan nak lulus periksa saja, mendapat title itu, title ini, tapi bukan bertujuan untuk ibadah. Sepatutnya mencari ilmu untuk beramal, memahami untuk beribadah. Itu di antara dia, supaya kita makin tekun dalam beribadah. Sebab itulah di antara perkara yang diangkat pada akhir zaman, disebut oleh para ulama, iaitu jika kita melihat orang ramai di dalam sebuah masjid yang menunaikan solat, maka hampir-hampir tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang khusyuk. Allah angkat khusyuk itu. Kenapa dia angkat khusyuk? Kerana walaupun ada alim ulama, kadang-kadang ulama pun tidak khusyuk. Kenapa? Kerana tidak menyelami agama dan ilmu yang dia pelajari. Mana kena awal lagi niat kita. Masa cari ilmu, awal-awal lagi. Ini tujuan untuk beramal. Sebab ilmu ni ada 3 tujuan kita cari. Kita cari ilmu untuk apa? Untuk 3 tujuan. Disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Mana dia sebut di antara kita cari ilmu. Tak kira cari ilmu di sekolah, anak kita pergi universiti, ataupun apa lagi, kita belajar pondok, belajar di masjid, di surau, kelas-kelas umumi. Mesti ada ni. Tujuan 3 ni. Jangan lari pada itu. Yang pertama, kerana kita menyahut suruhan Allah dan Rasul. Cari ilmu ni kerana apa? Kerana Allah dan Rasul suruh.
Jadi kita tu nak cari ilmu sebagaimana kita tunaikan salat. Iaitu untuk menyahut seruan Allah dan seruan Rasul. Itu yang pertama. Bukan kerana ayah suruh, bukan kerana orang suruh. Akhirnya begitu kita kena ada kepahamannya. Maknanya mencari ilmu kerana Allah dan Rasul suruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari ilmu kerana nak mengenali Allah dan membetulkan ibadah. Maknanya kita nak kenal Allah. Kalau tak ada ilmu, tak kenal Allah Ta'ala. Lalu kita belajar ilmu mengenali Allah. Bermula daripada mengenal Allah dalam erti kata, dalam bidang tauhid. Supaya sah akidah kita. Juga mengenali Allah dalam bidang tasawuf. Maknanya supaya kita benar-benar kenal hakikat ketuhanan ilahiyah. Ataupun sifat ilahiyah ketuhanan Allah. Supaya benar-benar meresap dalam jiwa kita. Merasai keberadaannya. Kewujudannya. Pemantauannya. Pengawasannya dalam seluruh bidang dan aspek kehidupan kita. Jadi tujuan kita belajar kerana nak kenal Allah dan nak membetulkan amal ibadah. Faham supaya kita dapat beribadah. Supaya solat kita betul. Supaya bacaan Quran kita betul. Dengan tajwidnya, dengan makhrajnya. Seboleh mungkin untuk sebut dalam lahjah Arabiah. Dalam sebutan Arab yang baik. Jadi mana kita belajar? Supaya kenal fiqah. Kemudian supaya kita kenal mana usuluddin, mana tasawuf, kenal muamalat, kenal munakahat. Jadi supaya kita dapat beribadah. Yang ketiga, kita mencari ilmu ialah untuk kita menyelamat dan membela Islam. Mana kalau ada orang bully Islam, ada orang tuduh Islam dengan berbagai-bagai tuduhan, maka kita kena bela Islam. Kita bela. Ulama berada di barisan hadapan dalam membela agama Allah dan dalam membela syariat Allah Ta'ala. Tentera berada di barisan hadapan dalam persempadan negara untuk menjaga keselamatan umat dan negara. Maka ulama berada di barisan hadapan dalam membela agama Allah Ta'ala. Ini tujuan kita belajar. Tak ada dah lain pada itu. Bukan tujuan kerana kita nak cari makan. Nak cari makan, kita cari ilmu lain. Ilmu perniagaan, ilmu pembuatan, ilmu pertanian, ilmu itu, ilmu ini. Tapi dalam kita belajar agama, bukan untuk kita cari makan. Tapi belajar agama ini adalah untuk 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi sebab itu pada akhir zaman, kata Nabi SAW, di mana manusia nak faham agama, tetapi dia tidak mahu beribadah. Wa yatlubuna dunya bi'amalil akhirah. Ini pada akhir zaman. Menuntut dunia dengan beramal amalan akhirat. Maknanya dia menggunakan amalan agama, menggunakan agama untuk mencari kepentingan dunia. Ini di antara yang dilarang oleh Nabi SAW. Maknanya kita memperalatkan agama tadi. Memperalatkan agama untuk mencari habuan dunia semata-mata. Makna untuk mencari habuan dunia semata-mata. Tapi kita di sana kena ingat bahawa ada perbezaan antara memperalatkan agama untuk mencari kemewahan dunia. Sebab kadang-kadang ada orang kata, di mana jangan kita peralatkan agama, jangan guna agama untuk kepentingan politik. Itu pun ada juga begitu. Tapi itu kena huraian yang lain, dalam bentuk yang lain. Kenapa? Kerana seluruh kehidupan ini perlu diagamakan. Kalau kita berpolitik tidak menggunakan agama, kita nak guna apa? Takkan berpolitik menggunakan benda lain. Politik menggunakan ilmu, falsafah barat. Berpolitik menggunakan falsafah komunisme. Itu tak betul. Sebab itulah politik itu jadi buruk kerana dia tidak diasaskan di atas agama. Tapi maksud yang ada dalam hadis ini ialah kita menipu dalam soal agama untuk mendapat kepentingan dunia. Itu makna yang dinamakan sebagai penipuan yang berlaku sifat umat terdahulu yang berlaku pada umat sekarang. Jadi sebab itu kena berwaspada. Sebab itulah kita lihat pada sehari dua ni, sebab itulah saya sebut tentang kita sudah hilang identiti. Kita sudah hilang. Makna sifat itu sudah hilang. Iaitu nampak kita berbicara soal Islam, tapi dalam masa yang sama kita hilang identiti itu. Makna kita kata ukhuwah. Ukhuwah itu tidak boleh laksanakan. Satu dalam sehari dua ni dia antara kita lihat sibuk dalam Facebook tentang perbahasan balik. Kita nak dalam perbahasan balik. Walau benda ni dah lama. Tentang bid'ah, tentang adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah qabihah, dan ada yang kata semua bid'ah itu sesat. Dan ada ulama berpandangan begitu, ulama berpandangan begini. Ini benda dah lama.
Tapi kerana kita ni tak tahulah macam mana, kerana musim PKP ni, diduduk saja, tak ada kerja nak buat, akhir sekali dia cari jalan untuk berbalah dengan orang. Bukan setakat berbalah dengan orang, berbalah dengan alim ulama'. Bukan saja berbalah dengan alim ulama' yang masih hidup. Ulama' dah mati pun dia buat balah. Ini pun satu masalah. Kerana kita tidak mengenali, kita tidak ada adab. Tidak ada adab. Makna di sana Islam mengajar kepada kita bahawa kita kena ada adab. Khususnya dengan para alim ulama'. Di antaranya apa? Kata para alim ulama'. Ulama' dulu sebab apa mereka boleh ikhtilaf? Berbeza pandangan. Kerana mereka ada akhlak yang baik. Mereka ada akhlak. Dia panggil sebagai adabul ikhtilaf. Adab berikhtilaf. Jadi mereka ni tidak mudah menyalahkan orang lain. Walaupun dia ada satu pandangan yang bersifat istihadi. Yang bersifat istihad. Tak apalah kamu ada pandangan kamu. Tapi jangan menidakkan pandangan orang lain. Dan sekiranya dalam perkara istihad. Dan dalam perkara yang ikhtilaf. Kalau perkara itu perkara yang usul. Perkara yang qata'iyah. Itu memang boleh kita menyalahkan orang yang tak ikut. Perkara yang usul. Ataupun perkara yang qata'iyah hukum dia. Contohnya kita kata apa? Arak itu haram. Tiba-tiba arak itu haram. Tiba-tiba ada orang kata tak haram. Itu kita kena salahkan dia. Kita kena kata kita betul, dia salah. Tapi dalam perkara yang ada ikhtilaf ulama, dalam perkara yang ada yang bersifat istihadi, maka itu hendaklah dihormati. Dihormati. Sebab tu ulama-ulama dulu tengok sampai timbul ada 4 mazhab yang terkenal, yang besar. Mazhab. Ini kerana apa? Walau mereka saling berguru antara satu sama lain. Imam As-Syafi'i guru dia Imam Malik. Tapi kenapa boleh berbeza? Kerana mereka ada nilai-nilai penghayatan ilmu yang sangat tinggi. Adab-adab mereka. Sebab itu pegangan mereka apa? Ra'yuna sawabun. Pandangan kami betul. Yahtamilul khata'. Tapi boleh jadi ada salah. Kan kemudian apa? Dan kemudian wa ra'yu ghairina. Dan pandangan orang selain daripada kita. Khata'un. Yahtamilul sawab. Boleh jadi pandangan kamu salah, tapi ada betul. Pandangan kamu salah, tapi boleh jadi betul. Pandangan saya betul, boleh jadi ada salah. Tengok ini pandangan dia. Sebab perkara itu perkara istihadi. Tapi kalau perkara qata'iyah itu memang kita kena i'tiqad. Benda yang dinyatakan benar itu benar. Sebab jelas ada dalam Al-Quran. Arak itu haram. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu risun min amali syaitan. Dan ada pun sesungguhnya minum arak bertemu nasib dan sebagainya itu disebut oleh Allah secara jelas. Itu boleh kita pegang, kita betul. Orang yang tak pegang hukum itu salah. Itu boleh. Tapi dalam perkara yang ada ikhtilaf, maka itu di antara yang perlu dilihat. Sebab itulah dikatakan bahawa kata alim ulama dia berpegang kepada tadi. Aku betul, tapi boleh jadi juga salah. Engkau salah, tapi boleh jadi juga betul. Sebab mereka berpegang kepada kaedah la yunkarul mukhtalafu fih. Tidak boleh diingkari perkara yang ada ikhtilaf padanya. Wa innama yunkarul majmu' alaih. Dan di antaranya perkara yang sesungguhnya kita mengingkari perkara yang ijma', perkara yang jelas ulama menyatakan ia adalah salah. Ini mana nak menunjukkan bahawa kita kena ada sikap itu tadi. Tapi justru pada akhir zaman, orang cari ilmu tapi sudah tidak ada adab. Hatta para alim ulama sahaja nak menidakkan orang lain. Sahaja cari jalan bagaimana nak berdebat, nak berbalah. Okey, kalau tak terima pandangan saya, jom kita debat. Ini sombong pada akhir zaman. Manusia, sedangkan kita kena ingat di atas langit itu masih ada langit. Manusia walaupun seorang itu berilmu, maka masih ada orang lain yang lebih alim daripadanya. Sebab tu ulama-ulama dulu mereka pegang kepada adab. Di mana nata'awanu fi mattafaqna fi mattafaqna alaihi, kita bertolong-tolongan. Nata'awanu, kita saling tolong-menolong, kita saling harga menghargai, kita saling bahu-membahu fima dalam perkara ittafaqna alaihi. Perkara yang boleh kita bersama. Dalam perkara yang kita bersama. Pandangan saya sama dengan pandangan kamu. Maka kita saling tolong menolong. Dan tetapi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Tapi kita akan saling memaafi, berlapang dada, uzur menguzuri. Maknanya kita menghargai pandangan orang lain antara kita sesama kita fi makhtalafna, dalam perkara yang kita ikhtilaf. Jadi makna dalam perkara yang kita tak boleh sama, maka kita saling menghargai. Sebab itu perkara yang istihadi, perkara yang bersifat
ijtihad. Di mana ulama menyatakan la inkara fi masailil ijtihad wal ikhtilaf. Tidak boleh diingkari dalam perkara yang bersifat ijtihad dan bersifat ikhtilaf. Sebab itulah kita bersifat ijtihad. Kita keluar daripada rumah, pergi dalam, tak kira dalam hutan ke 3, 4, 5 orang, berburu dalam hutan. Sampai dalam hutan, kerana tebal sangat hutan, kita tak tahu kat mana dia kiblat. Tak tahu kat mana kiblat. Maka masing-masing waktu solat dah kira masuk dah. Waktu solat pun, kerana berdasarkan kepada jam, kita tahulah masuk waktu. Tapi kita tak tahu mana dia kiblat. Maka ketika itu masing-masing beristihad. Orang yang pertama kata, saya rasa ke arah ini. Orang kedua kata, saya rasa ke arah ini. Orang ketiga kata, saya zon. Ini dia arah kiblat. Tengok kepada petanda lebih-lebih kurang, rasa inilah dia kiblat. Maka masing-masing menunaikan solat mengikut istihad masing-masing. Mengikut istihad masing-masing. Jangan orang yang pertama kata, saya istihad arah ini. Lepas tu orang kedua kata arah ni. Dia pun bantah. Tak boleh arah itu. Mesti arah saya. Itu orang panggil dah tak betul. Betullah kita sekarang dalam perkara kena kenal. Perkara itu perkara ikhtilaf ataupun tidak. Jika perkara yang bersifat ikhtilaf, yang furu'iyah, perkara yang furu', bukan perkara usul, maka kita tak perlu berbalah. Sebab perkara furu' ini, kenapa dia furu'? Kenapa dia tak ada hukum yang jelas? Sehingga terpaksa ulama-ulama mengistimbat hukum daripadanya dengan berbagai-bagai pandangan. Sebab dia tak jelas. Misalnya contoh, satu contoh dalam Al-Quran. Misalnya contoh berkenaan dengan hukum iddah. Salah satu kuruk. Kuruk tu perkataan yang tak jelas. Kuruk tu adakah kuruk tu suci atau kuruk itu haid. Jadi sebab tu ada perbezaan pandangan ulama mazahib. Ada yang kata salah satu kuruk 3 kali suci. Dia mesti menahan diri dia. Iddah. Ada yang kata salah satu kuruk 3 kali haid. Jadi kenapa jadi begitu? Jadi yang bolehkan, kerana adanya perkataan-perkataan yang tak jelas dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat yang tak jelas dalam Quran dan hadis. Jadi, baik. Hukum tu kenapa ada yang tak jelas? Ini kita kena ingat. Kenapa ada dalam Quran hukum yang tidak jelas? Kerana Allah mahu menjadikan dia boleh dilihat daripada berbagai sudut. Berdasarkan kepada ilmu para alim ulama. Ilmu alim ulama. Sebab apa? Sebab kita kena ingat. Allah Ta'ala tak memperjelaskan hukum dia dengan kalimat yang jelas. Bukan kerana Tuhan lupa. Bukan kerana Tuhan tak ingat. Bahkan itu adalah disengajakan oleh Allah. Kerana apa? Kerana ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Kerana perbezaan pandangan-pandangan ulama itu menjadi rahmat kepada umat ini. Ini menjadi rahmat. Contoh kita sekarang. Kita sekarang berada dalam musim tahanan ni, kita tak boleh nak tunaikan solat Jumaat. Contohlah. Bukan contohlah, memang berlaku pada kita. Tak boleh tunaikan solat Jumaat. Baik, cuma boleh tunai solat Jumaat. Katakanlah. Antaranya apa? Antaranya mengikut mazhab Maliki. Solat Jumaat itu tak perlu pada 40 orang. Sebagaimana Imam Al-Ghazali. Sebagaimana Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu, di sini mungkin boleh kita mengambil pandangan daripada Imam Malik berdasarkan kepada situasi darurah yang ada. Boleh jadi ada 5-6 orang yang pergi ke masjid pada hari Jumaat, duduk jauh-jauh, dalam jarak lebih pada 1 meter, sebagaimana yang diminta kepada kita. Jangan pergi ramai-ramai, ada 3 atau 4 orang saja pergi, maka ada seorang khutbah, kemudian mendirikan solat Jumaat. Supaya apa? Supaya di situ akan lepas pula hukum ke atas orang lain. Jadi lepas solat Jumaat. Jadi boleh, ini ikhtilaf. Maknanya ikhtilaf pandangan ulama' adalah merupakan jalan keluar kepada umat. Supaya Islam ni dia tak rigid. Tak jadi terlalu beku menyebabkan kita tak boleh nak bergerak. Jadi kerana itu, di sana, itu dikatakan tadi bahawa mengapa ulama-ulama dulu, mereka boleh selesai segala ikhtilaf di kalangan mereka. Mereka boleh selesai segala perbezaan pandangan sesama mereka kerana mereka ada akhlak yang baik. Mereka ada akhlak yang baik. Betullah Nabi SAW berpesan kepada kita dalam satu hadis. Qala Nabi SAW, inna ummati, sesungguhnya umat aku ini, la tastami'u 'ala dhalalah. Dia tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul atas perkara yang tak betul. Mana atas perkara yang sesat. Ini menunjukkan pada kita salah satu daripada isyarat dalam usul fiqh, dalam membicarakan soal ijma' ulama'. Mana ijma' ulama'? Kenapa diakui ijma' ulama' itu sebagai salah satu daripada sumber hukum selepas daripada Quran, selepas daripada hadis? Maka ijma', kenapa dianggap sebagai sumber hukum? Kerana berdasarkan kata Nabi, umat aku tidak akan bersetuju, bersepakat dalam perkara yang dalalah.
dalam perkara yang sesat. Makna bila mereka ijma' ulama, tentu dalam perkara yang terbaik daripada pandangan-pandangan para alim ulama. Maka kata Nabi, umat aku tak akan bersatu dalam perkara yang sesat. Fa iza ra'aitum, bila kamu melihat ikhtilafan, bila kamu melihat di kalangan umat aku ini berlaku ikhtilaf. Yang tu kata macam ni, yang kata macam ni. Hak tu kata ada bid'ah hasanah, hak ni kata tak ada. Hak tu kata bid'ah semua sesat, hak ni kata tidak. Bid'ah tu terbahagi kepada 5. Sebagaimana hukum 5. Wajib, wajib, haram, makruh dan sebagainya. Ada yang kata 2, iaitu hasanah dan qabihah. Baik, bila berlaku ikhtilaf di kalangan umat aku, apa Nabi pesan? Nabi pesan kepada kita, maka fa'alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah di kalangan kamu, mana di kalangan kamu, iaitu bersama dengan pendapat jumhur ulama. Sawadil a'zam. Maknanya, kamu kena bersama dengan pandangan jumhur ulama. Jangan kita jumpa satu, kita pun kira nak pakai tu, kena ikut jumhur ulama. Makna bila adanya ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini cari pandangan-pandangan. Ini kadang-kadang ada sengaja dicari pandangan minoriti. Pandangan yang terpencil. Supaya dia ni dilihat hebat. Tahu benda yang tersembunyi, yang sulit-sulit dalam agama. Supaya dia ni dapat berbeza dengan orang lain. Kalau tak berbeza kan tak terkenal pula nama. Ini pun satu hal. Masalah pada zaman kita sekarang. Jadi sebab itu kena jaga. Jaga ilmu dan kena jaga adab. Jaga akhlak. Kerana ilmu itu dilihat daripada akhlak. Ini tak ada akhlak. Mana nak memperlekehkan semua orang. Nak perlekehkan para alim ulama. Itu pun kadang-kadang macam-macam berlaku. Sedangkan perkataan. Sedangkan berkenaan dengan berkenaan dengan hukum. Ada bid'ah hasanah ke bid'ah dalalah ini. Ini merupakan pandangan yang telah jelas di kalangan para alim ulama. Di mana sebahagian besar ulama, majoriti ulama mengatakan bid'ah itu ada 2. Iaitu qabihah dan hasanah. Tapi kita bincang, dia kata tak ada. Kullu bid'atin dalalah. Setiap yang sesat itu. Memanglah dia kata, kalau tak percaya ni, mana tak percaya pada hadis sahih. Kerana hadis itu diriwayat oleh Bukhari. Kita bincang bukan soal tak percaya pada hadis itu. Bukan soal itu. Semua orang tahu, orang mengaji semua. Belajar semua tentang hadis itu. Hadis yang sahih daripada Bukhari. Bukan soal hadisnya. Bukan soal percaya atau tidak percaya pada hadisnya. Tapi soalnya ialah hadis itu perlu dikupas. Kerana dia bersifat umumi. Perlu ditaksiskan. Perlu ditaksiskan lagi. Itu di antara yang dibahaskan oleh ulama'. Kenapa? Sebab dia kata apa? Tengok tu Nabi sebut. Ada semalam sampai kepada saya. Satu ucapan YouTube mana saya malah nak sebutlah siapa. Tapi bukan main tu. Memperkenalkan bahawa ini perkataan Nabi, tak faham lagi. Nabi kata kullu bid'atin. Kullu ni makna semua. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara yang bid'ah itu sesat. Bid'ah itu apa? Benda yang Nabi tak buat. Selain daripada sunnah yang Nabi lakukan, maka semuanya adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan sesat itu dalam neraka. Sedangkan pandangan para alim ulama, pandangan Imam Ash-Shafi'i. Imam Ash-Shafi'i, orang pertama mengatakan ada bid'ah hasanah dan bid'ah yang tidak hasanah, bid'ah qabihah. Cuba kita lihat dalam Manaqib Ash-Shafi'i. Dan ini juga terdapat dalam Fathul Bari, syarah kepada Bukhari. Yang disarahkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Di mana kata Imam Ash-Shafi'i? Dia kata apa? Al-muhdasatun, yakni minal umur darbani. Maknanya, semua perkara-perkara baru. Perkara baru apa? Perkara baru dalam hal-hal agama. Perkara baru. Sebab kita tahu, orang yang kata setiap bid'ah sesat itu pun, dia tak masukkan perkara-perkara baru dalam dunia. Dalam perkara dunia. Sebab tu kalau kita nak bahas, kalau semua benda sesat, kalau semua benda baru tu bid'ah, maka kita tak payahlah naik kereta sekarang. Kita naiklah unta. Itu hujah yang salah juga. Kerana maksud mereka yang berkata setiap bid'ah itu sesat ialah dalam perkara agama, dalam perkara ibadah. Dalam perkara duniawi ni dia tak sebut kata haram, dia tak sebut kata bid'ah. Itu pun kita kena bersifat adil. Bersifat adil, ada hak mereka di situ. Sebab tu saya katakan tadi kena menghormati pandangan orang lain. Baik, cuma kita nak sebut apa yang disebut oleh para jumhur atau majoriti para alim ulama'. Antaranya muhdasatu. Kata Nabi al-muhdasatu, kata Imam Ash-Shafi'i. Yakni minal umuri diniyah.
iaitu daripada perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama yang bersifat ibadah, yang bersifat amalan-amalan agama, amalan-amalan agama darbani. Kata Imam Asy-Syafi'i ada dua perkara. Yang pertama, ma'uhdisa, perkara yang dibaharukan, yang diadakan. Yukhalifu kitaban wa sunnatan, yang bercanggah, yang bersalahan dengan kitab dan sunnah. Mana ada perkara yang kita buat daripada amalan agama yang bercanggah dengan kitab, mana yang berlawanan dengan kitab, yukhalifu kitaban, bukan kitab senyap, bukan Quran tak sebut, tapi benda tu bercanggah dengan kitab, dengan Al-Quran, wa sunnatan, dan bercanggah pula dengan sunnah. Nabi kata lain, kita buat benda lain, amalan lain, makna Nabi larang. Sebab Nabi larang. Sebab tu dalam perbahasan berkenaan dengan Maulidin Rasul, ulama-ulama duk bahas kata ada boleh, ada tak boleh. Ada yang kata tak boleh. Dia kata kerana Nabi tak buat. Nabi tak buat. Nabi tak suruh. Maka di sana pula ada ulama yang jawab, baik, memang Nabi tak suruh, tapi ada tak Nabi larang? Juga tidak ada. Maka bila tidak ada suruh dan tidak larang, mereka kembali kepada maslahah ummah. Ini makna itu perbezaan. Panjang lagi lah yang kita nak bincang. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata apa? Dia kata bila satu amalan agama itu tidak bercanggah dengan Al-Quran. Makna memang ada satu percanggahan. Quran kata lain, dia buat lain. Nabi kata lain, dia buat lain. Bukan Nabi tak sebut. Nabi kata lain, dia buat lain. Au asaran. Ataupun bercanggah dengan asar. Yakni amalan para sahabat. Kerana amalan sahabat ni juga dijadikan rujukan dalam kita menentukan hukum dan jalan-jalan dia. Itu jalan yang disebut sebagai asar ataupun sahabah. Kerana adanya pengiktirafan Rasulullah terhadap para sahabat. Ashabi kan nujum ayuktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ni bagaikan bintang. Mana-mana yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk daripada mereka. Jadi itu makna sahabah. Yang kedua, bercanggah yang keempat, bercanggah pula perbuatan yang mereka buat tadi, amalan tadi iaitu dengan minal, bercanggah pula dengan au ijma'an ataupun dengan ijma' para ulama. Ijma' ulama kata lain, dia buat lain. Maka fahazihi bid'atun dalalah, maka itu dinamakan bid'ah dalalah. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam Manaqib Asy-Syafi'i yang ditulis balik di dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata dia kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, maka itu adalah sesat. Wa ma uhdisa minal khair. Adapun benda amalan-amalan agama yang dibuat, yang berdasarkan minal khair, daripada amalan-amalan baik, daripada benda-benda yang bersifat kebaikan. Maknanya yang ada pertalian dengan perkara-perkara baik yang disebut di dalam Quran, dalam sunnah Nabi, dalam asar, dalam ijma', la yukhalifu syai'an, yang tidak bercanggah daripada min zalik, tak bercanggah dengan Quran, tak bercanggah dengan hadis, tak bercanggah dengan asar, tak bercanggah dengan ijma' ulama', fahuwa muhdatsatun, maka ia adalah perbuatan baru, ghairu mazmumatun, yang tidak dilarang dan tidak dikeji oleh hukum syarak. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jangan pula ada karang, Imam Syafi'i pun tak betul, dia pun tak mengaji habis hadis. Jangan jawab begitu. Nanti kita akan lebih teruk lagi. Jadi sebab itu kita kena ingat bahawa itu daripada Imam Asy-Syafi'i tentang bid'ah itu. Dan selain daripada Imam Asy-Syafi'i, termasuk yang mengatakan adanya bid'ah dalalah dan bid'ah baik dan bid'ah tak baik, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam An-Nawawi? Al-bid'atun fi syar'i. Adapun bid'ah pada hukum syarak, hiya ihdasun, iaitu suatu perbuatan yang baru, malam yakun, satu perbuatan baru yang tidak ada fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi hidup dulu, daripada start dia dilantik menjadi nabi dan rasul sampailah kepada baginda wafat, Nabi tak pernah buat benda tu. Tiba-tiba kita buat. Jadi kata apa? Kata Imam An-Nawawi, bid'ah itu ialah suatu perbuatan yang baru yang tak pernah dibuat di zaman Nabi SAW. Tetapi kata Imam An-Nawawi, wahya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Tapi amalan itu terbahagi kepada dua, iaitu ada amalan amalan baru ataupun amalan yang tak pernah Nabi buat tapi bersifat hasanah, ada yang bersifat qabihah. Ini kata Imam An-Nawawi. Lepas tu kalau kita lihat, banyak lagi lah pandangan-pandangan para alim ulama. Di antara Imam Izzuddin Abdus Salam, Sultanul Ulama,
Imam Izzuddin Abdul Salam, ada lagi pandangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Banyak lagi ulama-ulama dan jumhur ulama menyatakan bahawa adanya bid'ah hasanah dan adanya bid'ah yang tidak baik. Kecuali ada di sana pendapat di antara Asy-Syatibi. Asy-Syatibi ni Asy-Syatibi berpendapat semua bid'ah adalah sesat. Semua bid'ah itu sesat. Ini boleh ada orang pegang begitu. Tapi kita kena ingat, Asy-Syatibi itu bukan dia menolak adanya bid'ah yang hasanah. Cumanya dari segi penjenamaan. Makna benda yang baik yang tak pernah Nabi buat, benda yang baik Nabi tak pernah buat, jangan namakan bid'ah. Kita tak boleh namakan bid'ah, kata dia. Itu kita kena panggil, kita kena namakan dia sebagai iaitu kena namakan dia sebagai marsalah yang dinamakan maslahah al-mursalah, iaitu mesti dinamakan perkara baik yang untuk umat ini, kebaikan untuk umat. Jadi kalau buat perkara agama yang baik, maka jangan namakan dia bid'ah. Itu dinamakan maslahah. Itu mana? Itu perbezaan dari segi nama saja. Tapi dari segi hakikat, wujudnya perbuatan yang Nabi tak pernah buat, tapi ianya baik, ada. Mana jumhur ulama kata ada, dan Asy-Syatibi, seorang ulama yang juga hebat. Beliau ni menulis kitab, beliau lahir di Granada, Spanyol, ataupun di Andalusia, di mana dua kitab beliau yang sangat terkenal, antaranya ialah Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Muwafaqat ni ialah sebuah kitab yang beliau karang untuk mengharmonikan pandangan dua mazhab, iaitu Imam Malik dan Imam Hanafi. Mana antara dua pandangan ulama ni kan ada perbezaan. Lalu Asy-Syatibi datang dengan kitabnya Al-Muwafaqat nak mengharmonikan keadaan itu. Dan begitu juga beliau menulis kitab Al-I'tisam. Al-I'tisam ni ialah untuk menentang segala bid'ah-bid'ah dan segala khurafat. Jadi maknanya itulah dia pandangan. Jadi ada yang kata tadi, tu tak faham ke Nabi sebut kullu bid'atin, tiap-tiap. Memang semua orang faham. Takkan Imam Syafi'i tak faham bahasa Arab? Takkan Imam Syafi'i tak tahu kullu bid'atin tu perkataan merupakan hadis yang sahih? Takkan hal tu pun Imam Asy-Syatibi Imam Izzuddin Abdul Salam tak faham? Takkan itu ulama-ulama kita yang ada sekarang tak faham hingga mereka berkata adanya hasanah dan adanya dalalah? Mereka faham hadis itu. Betul saya sebutkan tadi, bukan soal kita menolak hadis, tapi soalnya perbezaan dalam memahami hadis. Jadi ada orang dikatakan sebut kullu. Kullu tu bukan ke makna di semua. Semua tu makna semua perkara bid'ah. Betul. Tetapi masalahnya di sana, ulama yang kata adanya bid'ah yang dalal, bid'ah yang hasanah, juga berdasarkan pada perkataan itu. Sebab kullu memberi dua makna sekurang-kurangnya. Kullu. Betul kalau kita lihat, ada kullu dengan makna jami', ada kullu dengan makna majmu'un. Kullu dengan makna jami'un, keseluruhan. Kullu dengan makna keseluruhan. Iaitu kullu nafsin za'iqatul maut. Contoh dalam Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap-tiap. Makna tak ada yang bernyawa kecuali mati. Semuanya. Itu kullu apa? Itu kullu jami'. Makna kullu menunjukkan keseluruhan. Tak tersisa. Makna setiap yang bernyawa akan mati. Termasuk malikul maut. Akhir sekali mati. Dia cabut nyawa dia sendiri. Itu dipanggil kullu apa? Kullu jami'. Tapi di sana juga ada kullu majmu'un. Kullu yang majmu'. Ini perlu dipahami. Maka ulama-ulama jumhur ulama yang kata ada. Tidak semua bid'ah itu sesat. Kenapa? Kerana dia kata kullu bid'atin dalalah wa kulli dalalatin finnar. Kullu yang pertama, kullu bid'atin, itu kullu majmu'. Kullu yang kedua, itu kullu jami'. Mana tidak semua perkara bid'ah itu sesat. Tetapi bila ada yang sesat, semuanya masuk neraka. Itu maksud dia. Jadi bukan soal kita menolak hadis. Ini tak cermat. Kadang-kadang kita kena cermat. Kalau kita rasa tak faham, kita rujuk alim ulama. Kita telefon mereka, kita tanya mereka, kita WhatsApp mereka. Lepas tu katalah rakan kita tu salah, kita beradab dengan dia. Ini perkara-perkara yang ikhtilaf, perkara-perkara yang istihadi. Jadi sebab itu kena faham. Sebab tu kalau semua kullu tu sesat, macam mana pula? Antaranya apa? Kullu. Kalau kullu tu dengan makna keseluruhan. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ, dan kami jadikan daripada air. Kami jadikan daripada air كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, tiap-tiap perkara yang hidup. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, adakah kamu tidak beriman?
Mana Allah Ta'ala kata apa? Kami jadikan bagi setiap yang hidup. Nah, di muka bumi ni. Manusia, apa lagi? Manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Setiap benda yang hidup ini, Allah jadikan daripada air. Kata Allah. Maka, apakah kamu tidak beriman? Jadi, kullu tu makna apa? Tiap-tiap yang hidup. Kullu tu makna semua? Tidak. Kullu itu makna sebahagian. Atau sebahagian besar. Sebab apa? Sebab ada yang tak dijadikan daripada air. Antaranya apa? Antaranya jin, syaitan. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami jadikan jan, bapa kepada segala jin. Bapa kepada, datuk pada segala manusia, Adam. Datuk pada segala jin, iaitu jan. Jan ini jadi pada apa? Syaitan. Jin. Jadi daripada api. Datuk Allah Ta'ala kata dalam Quran, setiap yang hidup, maknanya adakah Quran bercanggah? Mana boleh Quran bercanggah? Antara hukum dia. Jadi maknanya kita kena faham kullu yang Allah kata setiap yang hidup itu makna sebahagian yang hidup. Itu kena faham. Makna supaya saya pun boleh jadi salah. Tapi boleh saya betul, saya kira ni saya betul, tapi boleh juga saya salah. Itu makna. Jadi kita sama-sama cari ilmu. Kita sama-sama untuk memahami supaya lebih harmoni. Jadi yang saya nak sebutkan tadi, ikhtilaf, berbeza pendapat tak mengapa, tetapi beradab. Kita kena ada adab sebagaimana ulama-ulama dulu. Mereka beradab. Apa lagi? Di antara hadis Nabi SAW, di antara lagi ayat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Kazalika nadzil qaumal mujrimin. Allah Ta'ala kata apa? Allah kata, kami binasakan. Tenggelam, habis binasa. Ini cerita zaman, tufan ataupun banjir besar yang berlaku zaman Nabi Nuh AS. Maka telah binasa, musnah, semua suatu yang ada. Suatu yang ada di muka bumi. Semua musnah. Segala yang ada. Kullu dengan makna kullu. Kullu syai'in. Makna kulla syai'in. Setiap yang ada di muka bumi masa tu, semua musnah. Dengan perbuatan, dengan kerja, dengan urusan Tuhannya. Maka fa'asbahu, berpagi-pagi mereka, manusia yang duduk atas kapal Nabi Nuh, melihat apa? La yura illa masakinuhum. Melainkan mereka melihat kesan-kesan, puing-puing, ataupun runtuhan-runtuhan. Kita sebut sebagai segala runtuhan-runtuhan, tempat-tempat tinggal mereka. Tak ada, habis runtuh semua. Habis dah tak nak tengok rumah pun tak ada rumah, nak tengok kampung pun tak jadi kampung dah. Selepas daripada mana? Lepas pada banjir. Kenapa? Kulla syai'in, binasa tiap suatu. Tapi soalnya kulla tu semua perkara. Tidak. Sebab tidak semua binasa dengan tufan itu. Kerana kajian dibuat, tufan itu cuma berlaku di negeri Nabi Nuh AS. Maknanya segala tempat-tempat lain tidak runtuh, tidak binasa. Tidak binasa langit, tidak binasa bumi, tidak binasa gunung ganang. Bahkan kapal Nabi Nuh tersadar ataupun lekat dengan bukit Al-Judi. Menunjukkan bukit Judi tidak musnah. Tapi Allah kata dalam Quran, semua musnah. Nak menunjukkan apa? Bercanggah Quran? Tidak. Tapi nak menunjukkan apa? Kullu dengan makna sebahagian besar daripadanya telah binasa. Itu Quran. Banyak lagi lah hadis Nabi. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan apa? Nabi kata, kullu bni Adam. Setiap anak Adam. Setiap anak Adam itu, ya'kuluhu turab. Dia dihancurkan oleh tanah. Ini setiap anak Adam. Mati saja masuk dalam tanah, hancur. Dihancurkan oleh tanah. Illa ajbuz zanab, melainkan tulang sulbi dia. Melainkan tulang sulbi. Hak yang tak hancur. Hak lain semua hancur. Maknanya, Nabi kata setiap anak Adam itu hancur. Dimakan oleh tanah. Dengan perkataan, kullu bni Adam. Setiap anak Adam. Maknanya tak tersisa. Semua anak Adam itu binasa dan hancur. Tapi bagaimana pula hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahawa mayat orang-orang yang mati syahid, mayat para Nabi, mayat para Rasul tidak dihancurkan oleh tanah? Adakah Nabi bercakap bercanggah? Sekali cakap hancur, sekali cakap kata tak hancur. Mustahil. Berlakunya perbezaan, berlakunya berlawanan antara hadis Nabi. Maka di situlah timbulnya ulama-ulama mentakwilkan hadis. Kerana nak tolak tak boleh. Walaupun satu daripadanya. Maka mentakwil, mengambil
keharmonian kepahaman, maka kullu makna Nabi, setiap anak Adam itu makna sebahagian besar anak Adam. Jadi jelas pada kita bahawa kullu bukan makna semua. Jadi kerana itulah kullu bid'atin tidak menunjukkan bahawa semua yang baru itu bid'ah. Sebahagian besar daripada yang baru itu bid'ah. Tapi setiap yang setiap perkara yang bid'ah, yang setiap perkara bid'ah, sebahagian besar pada perkara bid'ah itu dalalah. Tetapi yang pasti setiap yang dalalah itu finar. Ini yang dibahaskan oleh alim ulama. Jadi saya berhenti setakat itu. Bahas itu sebagai sedikit respon kepada apa yang duk kecoh sehari dua ni lah. Mana kurang-kurangnya kita ada beradab untuk kita memahami supaya kita tinjau sikit pandang orang lain. Jangan kita fokus depan begitu. Sehingga kita tak tahu apa ada tepi jalan. Itu pun tak boleh juga. Memanglah kita ni memandu perlu pada fokus ke hadapan. Tapi sampai tak nampak kiri dan kanan, tak boleh. Sebab tu tujuan buat side mirror tu untuk tengoklah sikit belah kanan ada apa, belah kiri ada apa. Jadi makna kita ni difokuskan pada ilmu. Kena jaga ilmu. Tapi sambil-sambil itu, pandang samalah apa pandangan orang lain, apa pandangan ulama' lain, bagaimana mazhab lain, bagaimana kitab lain. Ini kita tidak belajar satu kitab, kita tumpu terus pada kitab itu. Tak tengok dah pandangan kitab-kitab lain. Belajar dengan seorang guru, kita pandang terus pada dia. Dia kata salah-salah. Maka kita perlu kepada pengkajian. Ini makna sebab itulah saya nak, minat, saya suka kalau para alim ulama' kita ni memperkayakan perbincangan. Tetapi dengan secara beradab. Jadi sebab itu, jangan suka marah-marah. Jadi pada akhir zaman, penyakit lama umat dulu, iaitu mereka suka marah. Sehingga dalam perkara-perkara yang berkait dengan agama. Jadi sebab itulah, ada orang yang faham tapi bukan tujuan ibadah. Ada yang belajar menuntut dunia bi'amalil akhirah dengan menggunakan amalan akhirat. Lalu Nabi SAW berkata, wayalbisuna juluna dha'i. Nadha' mereka pakai pakaian, mana mereka nak tipu orang, nak dapatkan dunia menggunakan agama tadi. Dengan tidak sebenar. Mana? Memakai pakaian daripada kulit binatang. Pakai pakaian pada kulit binatang. Wa qulubuhum, tapi hati mereka amarru minas sabri, lebih apa ni? Lebih pahit daripada jadam ataupun suatu yang pahit. Jadi sebab itulah sifat pada akhir zaman. Mereka saling memarahi antara satu sama lain. Sebab itulah syarak dia larang kita ni bersifat marah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala puji orang-orang yang dapat menahan kemarahan. Di antaranya apa? Di antaranya iaitu salah satu daripada ciri-ciri orang yang muhsinin. Orang yang muslimin, orang yang mukminin, orang yang muhsinin. Mana satu tingkatan yang sangat tinggilah, satu tingkatan yang mulia, iaitu orang-orang yang muhsinin. Satu daripada sifat mereka itu apa? Sifat mereka itulah wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Mereka itu ialah orang-orang yang dapat menahan kemarahan ketika marah, dan mereka itu ialah orang-orang yang dapat menahan kemarahan dan gemar memberikan kemaafan. Itulah sifat-sifat yang mulia yang patut ada kepada kita dalam pembinaan kehidupan kita sebagai insan yang taat. Baik, mana kita pergi? Di mana marah itu dilarang oleh syarak. Dilarang oleh Nabi SAW, kecuali marah yang bersifat tabai. Mana ini bersifat tabaiyah. Macam barulah kita bincang kenaan dengan takut. Takut baru ni. Ada orang kata jangan takut kepada corona virus ini ataupun COVID-19. Kenapa? Kerana bila kita takut, ia akan membawa kepada syirik. Orang yang sepatut kita takut ialah Allah. Ini pun satu masalah, kita tidak cermat. Sebab dia ada khosyah, dia ada takut yang membawa kepada syirik. Dia ada dipanggil khosyah yang bersifat takut yang bersifat tabaiyah, yang bersifat tabai. Itu takut tu tidak mengapa. Misal kita takut pada harimau, itu tak jadi syirik. Kerana itu takut yang tabai. Kerana Allah sengaja cipta kita ni ada letak berani, ada letak takut. Semua sifat berlawanan ada pada kita. Ada sifat bakhil, ada sifat pemurah. Cuma tengok sebanyak mana masing-masing tu. Dan mana kalau kita kata dari segi ramuannya, sebanyak mana. Ada orang dia sesudu garam dalam makanan dia. Maka sedikit dia isi gula contohnya. Jadi itulah mana ramuan. Dia tak boleh sama banyak. Sama banyak tak jadi makanan. Misalnya contoh kita masak satu makanan. Di mana santan 2 kilo. Maka garam pun letak 2 kilo. Lepas itu apa lagi? Serai 3
timbang dulu 2 kilo. Seperdu. Semua nak 2 kilo. Itu tak jadi makanan. Mana ramuan dalam tubuh kita ni, dia ada sikit-sikit banyak. Mana ada orang tu, dia ada banyak sifat marah, sedikit sifat sabar. Tapi Alhamdulillah, dia ada banyak sifat pemurah, sedikit sifat kedekut. Tujuan apa Allah Ta'ala letak sifat-sifat berlawanan dalam tubuh kita? Patutnya, kalau nak suruh kita pemurah, letak sifat pemurah sudahlah. Buang sifat kedekut. Ini tidak, sebab segala sifat-sifat itu jika kita pergunakan pada tempat dia, semua tu jadi pahala. Semua tu jadi pahala. Sifat sabar, kita tempat mana? Letak pada tempat dia. Sabar dalam menanggung balak. Sabar dalam taat pada Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Maka itu dapat pahala. Tapi kalau sabar tu tak letak nama sifat mahmudah, tapi tidak letak pada tempat yang mahmudah, maka dia tak jadi mahmudah. Mana kita letak sabar? Sabar dalam menanggung sabar dalam melakukan maksiat. Sabarlah kita walaupun nama dia maksiat, tapi kita sabar sekejap. Mana boleh? Mana itu tak betul. Jadi sebab tu begitu juga dengan marah. Marah ni kalau kita letak pada tempat dia, okey, Alhamdulillah. Mana tempat dia? Marah kepada orang yang marah kepada Allah. Marah kepada orang yang dimarahi Allah. Itu dapat pahala. Tapi kalau marah pada orang yang dicintai Allah, benci ketua guru, maka itu tak betul. Jadi semua benda sifat ini kena letak pada tempat dia. Sama ada sifat mahmudah, sama ada sifat mazmumah. Maka jikalau salah letak, maka semua menjadi dosa dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan kerana itu, kita kena berjaga-jaga daripada sifat marah itu. InsyaAllah esok kita sambung lagi perkara yang terakhir, iaitu daripada 6 perkara, iaitu at-tahasudu hatta yakunal baghya. Iaitu kamu saling dengki mendengki, hasad menghasad antara satu sama lain, hingga kamu zalim menzalimi sesama kamu. Ini dilarang oleh syarak dan dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah kita lihat sifat-sifat itu pada akhir zaman nanti. Jadi sifat-sifat pada akhir zaman kita tengok esok pula. InsyaAllah esok kita bersiaran juga pada pukul 9.30 pagi untuk sama-sama kita manfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan. Biar kita dengar kalam-kalam Nabi, kita dengar pandangan-pandangan ulama dalam kitab-kitab mereka. Saya cuma sampaikan saja apa yang ada di kalangan ulama, itu pun secara tak teratur. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat bersama daripadanya. Jadi terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat, teman-teman di seluruh negara dan di semua tempat tu. Nampak ada daripada sahabat-sahabat kita daripada tempat-tempat lain, negara-negara lain juga. Alhamdulillah kita dapat bersama bersiaran. Inilah dulu sekadar yang kita ada. Wallahu alam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.